Ni tak tahu ni. Pada ni ya. Tak ni. Dari kamu boleh pilih kan? Aku dia tanya Sofi. Dia tak beri kan. Oh, tak mandi dah orang kan? Baik dah. Dia tanya Sofi, kita belum ni. Saya depa tak semua lagi. Dia pilih yang dekat dulu. Boleh jadi kot. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dirai lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Pengerusi Masjid Jami' Macang Bubuk, Staf Kepimpinan Masjid, yang dirai lagi dimuliakan Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siap, seterusnya para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, yakni ustaz dan ustazah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak muda dan anak-anak syurga yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ni lagi sekali kita diizinkan olehnya untuk sama-sama berada dalam halaqah ilmu, dalam majlis ilmu, dalam taman-taman syurga. Setelah kita direhat panjangkan, setelah lama tak main masjid, tak boleh main masjid, tak boleh main majlis ilmu, bahkan solat Jumaat pun tak boleh main. Mungkin ayah-ayah yang lebih lagi umur daripada saya pun mungkin ni pengalaman pertama kali boleh jadi dalam hidup, ya. Disebabkan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak dibenarkan untuk datang ke tempat yang paling mulia atas muka bumi Allah ni. Tak boleh datang ke masjid, tak boleh berada dalam majlis ilmu, bahkan tak boleh juga untuk solat fardu Jumaat. Tempat yang
Bila ada masalah, selalunya kita disuruh datang ke masjid. Tapi kali ini kita dilarang untuk datang ke masjid, tuan-tuan. Masing-masing disuruh untuk beribadah di rumah sahaja. Jadi di sini mungkin ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita pengajaran. Allah nak berikan kepada kita peringatan. Allah nak suruh kita tambahkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang dulu kita rasa hari ini tak boleh, tuan-tuan, supaya kita hargai nikmat tersebut. Nikmat boleh solat jemaah, tiba-tiba tak boleh mai sembahyang jemaah, tuan-tuan. Dan malam ni boleh dah ustaz mai solat jemaah tu boleh dah, tapi tak boleh nak rapat. Tengok sejadah, tuan-tuan. Ya, semua berjarak, tuan-tuan. Tu imam pun nak suruh rapatkan saf pun tak boleh, kan? Walaupun kadang-kadang tersilap juga, luruskan saf, rapatkan saf. Kan? Sebelah pun dah berhati, kita nak rapatkan tak rapat, kan? Tu imam suruh, tak apa nak berani, tuan-tuan. Ya, dulu tu imam panggil suruh kita rapat, kita bagi renggang. Lah ni renggang, tuan-tuan. Lah ni renggang, kita pula teringin nak rapat. Nikmat tu Allah tahan sat. No, nikmat lepas semayang pakat-pakat jabat tangan, salam tangan, tuan-tuan, tak boleh. Tak boleh buat lagi ni. Ni tambah-tambah ni, tuan-tuan, kes duk naik pula ni. Masuk angka 3 dah, tuan-tuan, 30 lebih dah. Allahu akbar. No, ada murid-murid sekolah rendah pun katanya 2 orang dah yang dijangkiti, tuan-tuan. Allahu akbar. No, musuh yang tak nampak, tuan-tuan. Bukan kata nanti sentuh, dekat pun tak boleh. Tu yang semayang sampai malam ni masih berjarak lagi. Padahal dalam semayang tak sentuh pun, tuan-tuan, kan? Tapi duduk dekat pun tak boleh, kena duduk jauh. Nah, kena duduk jauh 1 meter punya jarak, tuan-tuan. Ni penyakit yang Allah Subhanahu wa taala hantar mai kat kita, tuan-tuan. Nak amat kita ni tak ada apa. Kita ni tak hebat terang mana pun. Nah, penyakit yang Allah hantar ni tak nampak pun kita tak boleh nak lawan, tuan-tuan. No, maknanya kita ni sallallahu alaihi sayyidina Muhammad duk rasa hebat mana pun, sebenarnya tak hebat pun. Yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Bahkan negara-negara yang hebat, kalau tengok hari ni rating duk atas sekali Amerika. No, Amerika Syarikat, tuan-tuan, duk nombor 1. Nombor 2 Brazil. Nombor 2 Brazil, nombor 3 India. Tuan-tuan, paling tinggi. Ni yang terbaru ni, tuan-tuan sekalian. Nah, jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni, tuan-tuan, tak lain tak bukan, nah, pertamanya Allah nak kita ni ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita duk sombong lagi, tuan-tuan. Sebab sebagaimana yang kita bincang sebelum PKP dulu, tuan-tuan, kita duk baca dah dalam kitab dah cerita bab mati ni, maka dalam Quran pun Allah dah menyatakan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah, dan tiada seorang pun, kata Allah, akan mengetahui di bumi mana dia akan mati, kata Allah. Walaupun baru ni sebabkan kes ni, tuan-tuan, 100 orang lebih yang meninggal. Nah, sebabkan kes Covid ni 100 orang lebih yang meninggal di Malaysia kita ni. Ya, kita tak termasuk lah, tuan-tuan. Kalau kita pun meninggal tak mai dah malam ni. Kan, kita tak termasuk. Tapi ada saudara-saudara kita yang paling hebat dia uji first hari tu, tuan-tuan, kluster tabligh. Kluster tabligh. Depa ni, tuan-tuan, hebat dah. Nah, dok ajak orang dakwah, kadang-kadang pergi bagi salam, orang tak buka pintu, maki lagi kat atas, tuan-tuan. Biasa dah. Jadi depa ni iman depa masya-Allah, tuan-tuan. Nah, hebat dah. Sabar dah. Bila tahap iman mereka macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah uji dengan tinggi lagi. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi dah abad dah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, siapakah yang paling banyak menerima ujian Allah Subhanahu wa taala? Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asyaddin nasi bala'an. Sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling banyak menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, bala daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, pertama kata Nabi, al-anbiya'u al-amthalu fal-amsalu, kata Nabi. Pertama kata Nabi, yang paling banyak terima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala tak lain tak bukan para nabi. Para nabi, tuan-tuan. Ni yang baru ni dengar kata orang dia kata nabi ni pun pelarian.
Kan? Yang dok kata Nabi pun pelarian. Tuan-tuan, kalau nak bela pelarian sekalipun, jangan sampai hina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita hina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dengan pelarian tu tak sama, tuan-tuan. Mana ada ustaz, mana ada guru di sekolah, sama ada tadika, sama ada pasti, tuan-tuan. Ataupun kafar yang mengajak bab hijrah ni, dia kata hijrah ni maknanya Nabi lari. Hijrah ni maknanya Nabi satu orang pelarian. Sahabat-sahabat muhajirin ni pelarian. Ada tak, tuan-tuan? Tak ada. Saya pernah mengajak tadika, saya pernah mengajak budak-budak sekolah rendah, saya pernah mengajak budak-budak kafar. Tak pernah saya habaq kat budak-budak, tuan-tuan. Nabi ni lari, Nabi ni pelarian. Hijrah tu maknanya pelarian tak? Tuan-tuan, kalau macam tu, tuan-tuan dulu duduk kat belah kampung mana, tiba-tiba main duduk kat ni contohnya. Orang kata tuan-tuan pelarian, marah. Marah, tuan-tuan. Rasa. Tambah pula bila istilah pelarian ni, tuan tengok orang kata apa kat pelarian. Kita biar kapal depa bagi karam ustaz. Depa ni geng-geng pelarian ni, nampak. Bagaimana kalau kalam tu keluar, bila mana kita kata Nabi tu pelarian, kalam ni keluar, tuan-tuan. Tuan-tuan. Bukan keluar daripada mulut, bukan Islam, tapi keluar daripada mulut orang yang mengaku sebagai Islam. Tuan-tuan, ni bukan soal politik, tapi ni soal Nabi kita. Ni soal Nabi kita. Bila orang bukan Islam hina Nabi kita, kita marah, tuan-tuan. Kita marah. Kita buat report, tuan-tuan. Tapi hari ni rupanya dalam parlimen ada orang boleh kata Nabi kita ni pelarian. Kok saya salah dengar, tuan-tuan pun boleh dengar. Clear tak clear sebutan yang keluar daripada mulut dia. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah tu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak tengok Nabi suruh para sahabat ni, tuan-tuan. Saya tak tahu lah dan sambung tak ada sambung hak tajuk hak sebelum PKP. Syak kita berhenti dah. Kalau nak tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ni, Nabi suruh ni sahabat-sahabat ni terutamanya daripada kalangan sahabat-sahabat yang awal ni, 15 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana 10 daripadanya adalah lelaki, 5 daripadanya perempuan, yang turut serta pada ketika tu adalah Sayyiduna Uthman bin Affan dan juga isterinya Sayyidatina Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pi ke mana ni? Nabi suruh depa ni hijrah ke Habsyah buat kali yang pertama. Nabi tak hijrah, Nabi suruh depa ni hijrah ke Habsyah buat kali pertama. Pasal apa Nabi suruh depa ni hijrah ke Habsyah buat kali pertama ni? Sebab Nabi tengok depa ni sahabat-sahabat Nabi ni kena seksa dengan pelbagai seksaan ke atas mereka. Nabi kesian dekat mereka, Nabi tak sanggup tengok. Nabi suruh sahabat-sahabat ni seramai 15 orang ni hijrah ke Habsyah buat kali yang pertama. 3 bulan dia duduk di Habsyah. Tuan-tuan, ni Sirah Nurul Yaqin. Mungkin di sini pun tuan baca Sirah Nurul Yaqin kot. Ada tak? Tak ada. Ni hak ringkasan ni, tuan-tuan. 3 bulan sahabat Nabi ni, 15 orang ni duduk di bumi Habsyah. Lepas tu dia rindu kepada Mekah. Walaupun di Mekah ni kena siksa. Nabi ni pemimpin umat Islam pada ketika tu, tuan-tuan. Tapi Nabi tidak ada kuasa nak hentikan penyiksaan terhadap sahabat-sahabat Nabi. Jadi Nabi suruh sahabat-sahabat ni hijrah. Walaupun mereka ni hijrah ke Habsyah 3 bulan duduk sana, tuan-tuan, tapi rindu kampung halaman mereka, rindukan kepada kota Mekah. Sebab rindu ni, maka sahabat-sahabat Nabi ni, tuan-tuan, depa balik mai. Depa balik mai. Bila berlaku ni hijrah ke Habsyah ni, iaitu pada tahun kelima kenabian. Kelima daripada kenabian, merupakan nilai hijrah yang pertama dalam Islam, yang mana diikuti oleh sahabat Nabi Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan. Kemudian kita tengok bagaimana 2 orang sahabat Nabi yang hebat.
Dua orang sahabat Nabi yang hebat. Pada ketika itu Allah campurkan hidayah kepada mereka. Pertamanya tak lain tak bukan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Sayyiduna Hamzah. Ketika mana pada tahun kelima daripada kenabian, dua orang daripada kalangan pembesar Quraisy, inilah sahabat Nabi ni, dua orang ni. Dulu ni belumlah tuan-tuan. Nak abang kata ni dua orang ni, pembesar Quraisy ni peluk Islam. Dua-dua orang ni terkenal dengan kekuatan mereka, keberanian mereka. Pertamanya siapa dia? Wahuma Hamzatu ammul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kata dalam kitab ni, hak dua orang hak hebat ni, dua orang pembesar Quraisy ni, pertamanya ammu. Ammu ni maknanya buat menekan lah. Ammu, bukan ammu. Ain. Iaitulah yang pertamanya pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah siapa dia? Sayyiduna Hamzah. Yang dirobek-robek ni tuan-tuan ni, dada dia, jantung dia. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa Umar bin al-Khattab, tsanil khulafa'ir rasyidin. Yang keduanya Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah kedua daripada khulafa'ur rasyidin. Ni dua orang sahabat Nabi. Wa kana Umar qabla islamihi min a'zamil mu'aridina lil Islam wal muntaqimina mimman aslam, fa'azza Allahu al-islam bil islamihima. Dan Sayyidina Umar sebelum memeluk Islam adalah orang yang sangat kuat menentang Islam. Tuan pendengar sirah pun tahu dah, Sayyidina Umar sebelum Islam ni cukup benci kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mana tuan-tuan dia keluar nak pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa member dia jumpa kawan dia tanya, "Hang nak pergi mana?" Dia kata, "Aku nak pergi cari Muhammad, aku nak bunuh dia, aku nak pancung dia." Punya benci dia kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan dia kata, "Apa? Buat apa nak pergi cari Muhammad sedangkan dalam keluarga kamu pun sudah ada yang murtad?" Atau bahasa depa murtad lah. Maknanya dalam keluarga Sayyidina Umar ni pun sudah ada yang ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Sayyidina Umar dia tak tahu tuan-tuan yang adik dia telah pun ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada nak pergi cari Nabi Muhammad, dia kena pergi cari rumah adik dia. Yang pada ketika tu adik dia tuan-tuan duk mengaji Quran. Ada guru dah? Ada. Tuan-tuan pada dengar nama sahabat namanya Sayyiduna Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Satu orang sahabat yang sangat teruk kena seksa tuan-tuan. Dia ni zaman jahiliah tuan-tuan, zaman dia bukan Islam, tukang dia buat pedang lah. Kerja dia buat pedang. Dia bakar besi, dia buat pedang. Dia bakar besi, dia buat pedang untuk Arab-Arab jahiliah ni, buat Quraisy ni. Bila mana tuan dia tahu tuan-tuan dia masuk Islam, tuan dia satu orang wanita. Bila mana tuan dia tahu dia masuk Islam, tuan dia ambil besi yang panah ni tuan-tuan bakar, tekak pada tubuh badan dia. Tuan-tuan tengok. Kita berdiri bawah panas matahari pun meleleh dah tuan-tuan. Saya masjid kan PKP lah ni tuan-tuan, kan tak ada hak dah boleh sembahyang, baru ni pun penuh sampai ke atas tar parking. Kita tengah khutbah nampak depa tuan-tuan, Allah, jangan duk gagah panjanglah khutbah. Kan? Kita tak apa duk dalam ada aircon. Kipas pula duk tala kata khatib. Tak khatib pun kena tengok luar sama. Bila mana kita duk khutbah nampak luar tu orang sampai duduk atas tikar, sampai duduk atas batu tar tu tuan-tuan, bukan simen okey lagi ni tar. Ada sat lagi dia sujud timbul-timbul tu tuan-tuan. Kita faham apa dia, sat lagi semayang pun jangan panjang-panjang. Ni dah tahu dah tadi tuan-tuan waktu khutbah tu nampak berapa ramai di belakang tu semayang pergi duk baca tu dia Sabihis pula tuan-tuan. Sujud pula lama tu dia balum punya panjang tuan-tuan. Tu dia ni syahdu dai. Kan melekat kesan batu dai. Tu imam tak apa lekat dia punya sejadah rambut 3 lapis. Kan? Ni nak mak kata apa? Ilmu.
Kan? Jangan dok kira kita. Nah, jangan dok kira kita. Tu tuan-tuan, tera tu kita dok semayang kolok pun tuan-tuan, mau khatib dua panjang lagi, dalam hati ni tak tahu nak kata apa. Dia kata khatib tak ada ilmu, tak tahu orang dok tengah panas. Baru panas matahari sejengkai ke? Tak ustaz, no berapa jauh matahari tu? No, baru kena uji. Tak boleh dah tuan-tuan. Nak abang kata iman. Sebab tu Nabi SAW tadi, bila mana Nabi SAW ditanya tuan-tuan, Nabi kata pertama hak paling banyak ujian para Nabi. Tak kita sambung lagi tuan-tuan kalau dah 8.20 lah. Sat je noh. Ni pun kira ustaz ni kira speed terus kan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu Sayyiduna Khabbab. Sehingga dia pergi jumpa dengan Nabi tuan-tuan. Nabi duduk di sisi Kaabah, dia pergi jumpa dengan Nabi, dia kata ya Rasulullah, nak boleh tak kamu minta kepada Allah segerakan kemenangan? Tuan-tuan, nak abang tuan-tuan kata apa? Kata dia tak tahan dah, kena seksa. Ketika mana dia peluk Islam, kena seksa. Dan nak kena seksa ni tuan-tuan, bukan golongan bangsawan, biasanya daripada kalangan hamba. Dia kena seksa tuan-tuan, dia tak tahan dah tuan-tuan. Tubuh badan dia ni berbekah tuan-tuan, berbekah. Kesan kena tekap dengan besi yang panas. Dia tak tahan. Bila dia minta macam tu kat Nabi tuan-tuan, berubah yang muka Nabi SAW. Seolah-olah sahabat ni tuan-tuan tak sabar nak menang. Tu dia nampak perangai ni pun tuan-tuan, Allah buat pula pun ada. Perangai tak sabar nak menang. Nah, bukan maknanya sahabat ni tak sabar nak menang dah, tapi sahabat ni dia kena siksa teruk tuan-tuan. Nah, dia rasa berat dah, sehingga kan Nabi motivasi sahabat ni. Nabi kata sesungguhnya sebelum daripada kamu ada satu golongan, satu orang yang mana ditanam dia hidup-hidup tuan-tuan, ditanam paras bahu kata Nabi. Diambil gergaji, digergaji kepalanya sehingga terbelah. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau nak bunuh tuan-tuan, pancung mati. Tapi ini bukan nak bunuh sahaja, tetapi nak siksa dan nak menakut-nakutkan orang yang ikut agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, no, ditanam paruh bau ni tuan-tuan, tangan tak boleh nak keluar apa semua dah. Ambil gaji tuan-tuan, gaji kepala. Tak boleh bayang nak ni. Jangan duk bayang lama sangat, sakit pergi dunia lain. Kan? Dia gaji kepala tuan-tuan, sampailah kawan ni meninggal. Berat dah ujian tuan-tuan, berat. Yang kedua kata Nabi kepada Sayyiduna Khabbab ni, Nabi nak motivasi dia tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata ada satu orang dia ambil cakap besi ni. No, kalau kita dulu duduk di kampung tuan-tuan, ayah-ayah sekalian kan, saya zaman 80-an, jadi tempatlah tengok cakap jenis besar tu, jenis jari dia besar-besar. Cakap, kalau cakap daun tu tak ada apa tuan-tuan, kau belakang kan. No, cakap besi tu, nak nampak lebih kurang tu lah tuan-tuan, tapi nak nampak ni cakap lagi hebat. Dicakar pada tubuh badan dia tuan-tuan, cakap besi tu cakap pada tubuh badan dia, tanggal isi daripada tulangnya, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, masya-Allah. Nah, teruk dah kena siksa, teruk tuan-tuan, tapi mereka ni tetap dengan akidah mereka mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapat syahid, mendapat syuhada, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Khabbab, kamu masih hidup lagi. Kamu ni masih hidup lagi, jasad dan nyawa masih ada lagi ni, walaupun teruk kena siksa tuan-tuan. Islam pasti akan menang, kata Nabi SAW tuan-tuan. Sayyiduna Khabbab ni lah tuan-tuan, guru kepada adik Sayyiduna Umar, ajak Quran. Nah, abang kata mengaji kena ada tu guru tu. Nah, duk ajak Quran dekat adik Sayyidina Umar dan juga adik ipar Sayyidina Umar. Nah, adik Sayyidina Umar peluk Islam. Inilah guru Quran dia. Nabi suruh baca Quran sebagaimana Sayyidina Khabbab bin Arat baca Quran. Nak abang kata sebutan dia tu baik, sebutan dia tu tuan-tuan. Sayyidina Umar bila mana dia talak pergi rumah adik dia tuan-tuan, depa ni
Nah, Sayyidina Umar ni tak nanti panggil, dengar tapak kaki dia berjalan pun orang gerun dah. Gerun dah tuan-tuan. Pekat sembunyi dah ni sahabat Nabi Sayyidina Khabbab ni pergi sembunyi dah tuan-tuan. Sembunyi dah. Ni nak abang kata sebelum Sayyidina Umar Islam, adik dia dulu Islam. Tuan-tuan. Tapi Allah bagi hidayah pada dia. Walaupun dia pukul adik dia tuan-tuan, dia paksa adik dia mengaku sebab dia kata dia dengar adik dia baca satu kalimah, satu ayat yang dia tak pernah dengar pun sebelum ni. Dia paksa adik dia tanya adik dia, adakah adik dia ni dah memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni? Tuan-tuan. Sehingga dia pukul adik dia berdarah tuan-tuan. Tapi ketika mana Allah nak bagi hidayah tuan-tuan, asbab ayat Quran ni. Orang Arab dia faham Quran tuan-tuan, faham baca Quran, faham. Maka Allah bagi hidayah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab itu dalam satu riwayat sebut apa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi pernah doa tuan-tuan. Nabi pernah doa. Beberapa hari sebelum Sayyidina Umar Al-Khattab peluk Islam, Nabi pernah doa kepada dia, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Rawahu Imam Ahmad. Nah, Nabi pernah doa kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar. Sebab tu kata Sayyidina Umar, nahnu a'azzanallahu bil Islam. Kata Sayyidina Umar, kami ni dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Sebab Islam lah mereka jadi mulia tuan-tuan. Sahabat yang dulunya siapa tak kenal ni, siapa tak kenal Sayyidina Umar ni, cukup benci dengan Nabi SAW, tapi bila Islam, bila dia menganut agama Islam, bila dia ikut agama Nabi Muhammad SAW, bila dia jadi kekasih Nabi tuan-tuan, tengok kedudukan dia di mana. Selepas khalifah yang pertama Sayyiduna Abu Bakar, yang kedua lah Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan tengok, Allah muliakan Sayyidina Umar dengan Islam. Sayyiduna Hamzah, bagaimana dia boleh Islam? Dia boleh Islam tuan-tuan. Nah, satu ketika hamba perempuannya, hamba kepada Sayyiduna Hamzah, hamba perempuan dia, perli dia tuan-tuan, sindir dia. Nah, dia kata apa? Hamba perempuan ni kata apa kat Sayyidina Hamzah? Kerana Abu Jahal menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu terus pergi mencari Abu Jahal. Hamba dia, perli dia, sindir dia kerana Abu Jahal ni telah menyakiti Nabi. Nabi ni anak menakan dia juga. Anak menakan Sayyidina Hamzah juga. Jadi dia pergi cari Abu Jahal. Dia marah Abu Jahal. Dia caci Abu Jahal. Dia kata apa ke Abu Jahal dalam kitab ni, Sirah Nurul Yaqin ni, dia kata ke Abu Jahal, bagaimana mungkin kamu dapat menghinanya? Hina apa? Hina Nabi SAW. Nampak? Nah, ni waktu ni tuan-tuan ni, hidayah, ketika mana dia dapat hidayah memeluk Islam ni, dia pergi jumpa Abu Jahal. Dia kata, bagaimana kamu boleh menghinanya, yakni menghina Nabi SAW, sedangkan aku salah seorang penganut agamanya. Itu dia. Nah, dia mengaku terus tuan-tuan. Nah, sedangkan aku salah seorang penganut agamanya. Tuan-tuan, nak abang kata apa? Sayyidina Hamzah memeluk Islam, terus masih peluk Islam tuan-tuan. Dan menjadi orang yang baik sehingga mendapat gelaran, apa dia gelaran yang diberikan oleh Sayyidina kepada Sayyidina Hamzah, iaitu singa Allah, Asadullah. Asadullah, singa Allah tuan-tuan. Nak abang berani dia garang dia apa Sayyidina Hamzah ni tuan-tuan, sehingga digelar Asadullah. Tuan-tuan, ni dalam masjid macam bubuk ni kan tak ada kot. Ya, orang hina Nabi kata pelarian tuan-tuan, dekat dolena Allah ustaz babi ke dia. Orang kata Nabi SAW pelarian, kita duduk relax ya tuan-tuan.
Nah, biasanya hadut hina Nabi, hadut hina sahabat-sahabat Nabi ni siapa? Biasanya lah. Siapa dia? Golongan mana? Syiah. Kalau dengar duk hina sahabat-sahabat Nabi apa semua ni Syiah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Itu kita cerita tentang apa? Tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk Islamnya dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Sahabat yang sangat hebat, sahabat yang terkenal dengan kekuatan dan keberanian mereka. Bahkan ketika mana hijrahnya Sayyidina Umar, tak ada satu orang Quraisy pun berani untuk halang dia. Tak ada satu orang Quraisy pun berani pindah halang dia, tuan-tuan. Dia hijrah terbuka punya. Bukan sembunyi-sembunyi dah. Dia nak hijrah, dia pergi abang kat dia. Tu dia Sayyidina Umar. Nak keluar hijrah, pergi abang, pergi bagi warning. Kalau siapa nak tahan, tuan-tuan, silakan. Nak abang kata punya berani sahabat yang namanya Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian. Dua, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat berhijrah ke Habasyah buat kali yang kedua. Hijratul Habsyati Tsaniyah, hijrah ke Habasyah kali yang kedua. Setelah dikepung, baginda mengarahkan kaum muslimin supaya hijrah ke Habasyah, iaitu seramai 73 orang lelaki dan 11 orang perempuan. Jumlah semua berapa orang, tuan-tuan? 84 orang sahabat-sahabat hijrah buat kali yang kedua. Bertambah tak? Bertambah daripada yang awal tadi 15 orang. Nampak? Islam mula dalam keadaan asing. Sikit, tuan-tuan. Tapi sikit mereka adalah sikit yang berkualiti. Kuantiti pun belum menjaminkan kemenangan dan kekuatan. Sebaliknya sahabat, pada ketika ni kita tengok dalam setiap peperangan, orang Islam walaupun dia ramai, jumlah dia kurang daripada musuh. Tetapi Allah bagi kemenangan kepada sahabat-sahabat dan juga tentera Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hijrah ke Habasyah kali kedua ni lah, tuan-tuan, kaum muslimin muslimat ni, mereka bertemu dengan kaum muslimin daripada Yaman, iaitu Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Bertemu dengan Abu Musa Al-Ash'ari dan juga kaum dia dalam hijrah yang kedua mereka ni. Hijrah ni berlaku bila? Pada tahun ke-7 daripada kenabian. 2. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, iaitulah ni Nabi sendiri. Nabi hijrah ke Taif selepas Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan, disebab kematian, kewafatan bapa saudara Nabi Abu Talib, kewafatan isteri yang sangat Nabi kasih dan sayang, isteri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Tuan-tuan, maka Nabi bawa diri, Nabi hijrah ke Taif. 4, tuan-tuan, duk pergi Mekah, pergi Taif, pergi Mekah, pergi Taif. Dulu Islam tak sampai. Islam, tuan-tuan, dihalaunya Nabi pada ketika tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi hijrah ke Taif. Setelah Nabi melihat kaum Quraisy sentiasa menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tulang belakang Nabi tak ada dah, tempat sandak Nabi tak ada dah. Siapa dia? Abu Talib. Waktu ada Abu Talib, orang tak berani nak cubit Nabi, tak berani nak sentuh Nabi. Walaupun Abu Talib ni, tuan-tuan, tak ikut agama Nabi, tapi sebabkan Abu Talib ni ada pembesar-pembesar Quraisy yang lain, tak berani nak sentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana lepas kematian, kewafatan Abu Talib ni, tuan-tuan,
Nabi SAW menerima tamparan yang hebat daripada orang-orang Quraisy, tuan-tuan. Maka Nabi SAW bawa diri, Nabi hijrah ke Taif bersama dengan Zaid bin Harisah. Bila ni? Tahun ke-10 kenabian, tuan-tuan. Baginda pi wa tawajjaha ila Thaqif. Nabi pi jumpa menghadap kabilah Thaqif ni. Wa talaba minhum nusratahu ala qaumihi. Nabi pi buat apa? Nabi pi nak minta pertolongan daripada mereka untuk menghadapi siksaan. Nabi pi nak minta bantuan daripada kabilah Thaqif ni, tuan-tuan, di Taif. Tapi golongan ni tolak permintaan Nabi SAW dengan cara yang keji, raddan qabihan. Tolak dengan cara yang qabih, dengan cara yang buruk, cara yang keji. Tolak Nabi kita tu, Muhammad SAW. Mereka menyuruh orang-orang bodoh dan hamba-hamba supaya mencaci Nabi SAW. Dah mereka tolak dah dengan cara yang buruk, suruh pula pengikut-pengikut mereka ni daripada kalangan-kalangan yang bodoh, yang tak cerdik ni, tuan-tuan, kalangan-kalangan yang hamba ni, tuan-tuan, supaya apa? Supaya caci Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni tu kena pada batang tubuh Nabi Muhammad SAW semasa hayat baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi hidup dulu pun, tuan-tuan, kena keji, kena caci. Ni Islam nak sampai kat kita. Takkan lepas Nabi wafat ni pun, tuan-tuan, kita nak biarkan lagi Nabi kita ni insan yang dimuliakan oleh Allah, kekasih Allah, yang kita juga mengaku Nabi ni kekasih kita. Kita nak biarkan lagi Nabi kita ni dihina, tuan-tuan. Takkan kita nak biar lagi Nabi kita dihina. Tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Dah caci dah maki dah Nabi, tuan-tuan, baling pula batu, lempak pula batu, tuan-tuan, pada Nabi. Ni baling batu bil hijarah, baling batu kepada Nabi hatta salad damu min araqibi rijlaihi. Baling batu pada Nabi SAW sehingga mengalir darah dari urat keting Nabi SAW. Ni mengalir darah ni ikut kaki Nabi SAW, tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah. Pada ketika tu Zaid bin Harisah yamna'u anhu al-ahjara. Ahjar jamak batu tadi ni kan, hijarah, ahjar. Zaid bin Harisah ni, tuan-tuan, halang batu tu daripada terkena tubuh Nabi SAW. Walaupun dua orang Nabi dengan sahabat ni, walaupun dua orang, tuan-tuan, Zaid bin Harisah ni sebab dia sayang kat Nabi SAW, dia halang, tuan-tuan. Dia halang batu tu dari kena tubuh Nabi SAW. Dalam dia cuba halang tu pun, tuan-tuan, kena juga Nabi, darah mengalir pada kaki Nabi SAW. Dan dia sendiri, tuan-tuan, mengalami beberapa luka di bahagian kepalanya. Ni sahabat bukti kasih, cinta, sayang mereka pada Nabi sewaktu mereka hidup dengan Nabi SAW. Tuan-tuan tengok dalam perang, tuan-tuan, bagaimana sahabat namanya Abu Talhah. Siapa tak pernah dengar nama Abu Talhah kan? Punya sayang kat Nabi SAW, tuan-tuan, dalam perang jadikan tubuh badan dia sebagai perisai, sebagai benteng untuk mempertahankan Nabi SAW. Tengah duk perang, duk lawan ni tu, tetak ni, tuan-tuan, jari dia terpotong, putus jari, tuan-tuan. Dia boleh kata apa? Biarkan jariku terpotong, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sayang dengan Nabi SAW. Biarkan jariku terpotong, tuan-tuan.
Sebab itu Nabi kata apa dia? Barang siapa nak melihat syuhada yang berjalan di atas muka bumi ni, lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Syuhada yang masih berjalan atas muka bumi ni, Nabi i'tiraf dah tuan-tuan. Hidup lagi dia. Nabi kata ni, barang siapa nak tengok syuhada, nak lihat syuhada atas muka bumi ni, tengoklah Talhah bin Ubaidillah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat boleh tunjuk kasih sayang mereka depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang sungguh mereka kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak hina mereka tak ada masalah, tapi bila hina Nabi, sahabat akan bangkit pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina Allah Taala tuan-tuan. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bila mana satu orang padri hina Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah itu fakir, Allah ni fakir. Tuan-tuan, terus dia pukul. Siapa tu? Sayyiduna Abu Bakar. Kalau dengar terus pukul ni Sayyidina Umar, orang tak heran tuan-tuan. Sebab tahu dah. Tapi hak pukul ni tuan-tuan, yang pukul ni Sayyiduna Abu Bakar. Sebab apa? Sebab orang hina Allah Subhanahu wa taala. Mereka hina Allah Subhanahu wa taala, kata Allah tu fakir. Nampak tuan-tuan? Hina Allah, hina Nabi, hina Islam tuan-tuan. Maka sahabat-sahabat bangkit mempertahankan tuan-tuan. Dan hari ini pun kita orang Islam wajib bangkit untuk mempertahankan kemuliaan, kesucian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana darah Nabi ni mengalir tuan-tuan, maka Jibril alaihi salam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat bukit untuk mengangkat bukit. Offer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, malaikat main offer nak angkat bukit Taif ni, nak hempuk atas penduduk Taif. Sebab apa? Sebab pada ketika tu tuan-tuan, golongan ni kurang ajak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah hampa tolak dengan cara yang hina dah. Hampa suruh lagi orang popok hampa pergi maki Nabi, pergi cerca Nabi. Tak cukup dengan tu, hampa suruh baling batu pula pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai luka, sampai berdarah. Darah mengalir pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat pada ketika tu tuan-tuan mai offer dekat Nabi, mau tak kami angkat bukit ni hempap atas penduduk Taif. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersetuju. Ni kata Nabi simpan doa Nabi ni. Nabi simpan doa Nabi tuan-tuan, kerana sayangnya Nabi kat kita. Nabi simpan, Nabi tunggu. Nabi nak gunakan syafaat ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan hidayah kepada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi doa pula tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan agak-agak makilah ustaz, tunggu duit. Nabi doa pula. Darah Nabi ni mengalir, Nabi doa pula, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Nabi, ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Nabi tak putus asa. Ya Allah, bagilah hidayah kepada kaumku. Nabi ajak kita apa dia tuan-tuan? Ada masalah berat macam mana pun tuan-tuan, baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Nabi minta pertolongan Allah. Nabi ajak kita. Nabi kata, ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui, yakni mereka ni jahil. Tuan-tuan, syok masuk lah.
Kan? Jadi kalau ikut SOP ni masuk insya maknanya kena berhenti lah tuan-tuan. Nah, jadi insya-Allah lah. Saya di sini kata Amin, kata Ustaz hari Rabu minggu kelima. Saya duk tengok hari Rabu minggu kelima ni bulan depan tak ada tuan-tuan. Bila pula nak jumpa saya tak tahu. Kan kadang-kadang bila main pula lupa tuan-tuan nak sambung kat mana. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah. Kita pun tak sampai, baru sampai ke hijrah ke Taif tak sampai ke hijrah ke Yathrib tu. Kan? Jadi tuan-tuan nak abang kata apa dia tadi, bila mana ditanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling berat menerima ujian? Pertama Nabi kata al-anbiya, para nabi. Dua siapa dia? Al-amsalu fal-amsalu, iaitulah orang yang ikut Nabi, mereka yang ikut Nabi. Orang yang ikut Nabi tuan-tuan pun akan menerima ujian yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, seseorang itu akan diuji berdasarkan kekuatan agamanya. Jika agamanya kukuh kata Nabi, ia akan diuji pada kadar tersebut. Nampak? Ujian tu imam dengan makmum tak sama. Kan? Tu imam kena berat, makmum kena nampak ringan, tapi terduduk dah. Pasal iman dia teratur lah. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan hak jenis rajin tahajud, Allah bagi ujian lagi berat. Kena dengan kadar tuan-tuan sendiri. Mungkin orang lain tengok hak iman hak tinggi, tengok ni macam biasa aja tuan-tuan, tapi dia kena teruk dah sebab iman dia teratur. Nabi kata mengikut agama, mengikut iman masing-masing kata Nabi SAW. Jika agamanya lemah akan diringankan baginya. Demikianlah ujian itu berterusan sehingga ia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tiada atasnya apa-apa dosa. Maknanya bila sabar, redha dengan ujian daripada Allah, tidak menyalahkan takdir, maka ujian itu adalah kafarah kepada dosa-dosa. Cukup sekat tu tuan-tuan. Kan? Walaupun tak dan hadis tak apalah tuan-tuan. Orang kata berhenti mengejut ni, mungkin dia tanya lagi bila nak sambung ni ustaz, lebih kurang macam tu lah, kan? Jangan sampai orang duk mengeliat tak berhenti sudah. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan, panjang umur kita jumpa lagi. Saya lupa tolong ingat berhenti kat mana sebab nak jumpa pula bila tak tahu. Tolong abang ustaz kita berhenti dekat hijrah ke Taif, Taif. Insya-Allah kita sambung lagi tuan-tuan. Bukan apa dia pasal marah sama lah orang kata kat Nabi ni pelarian kan. Ada pula kata kat Nabi ni pelarian. Muhajirin yang berhijrah dengan Nabi itu juga pelarian. Kita pun hak pindah ni orang kata pelarian pun marah tuan-tuan. Tambah kata kat Nabi SAW macam tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, panjang umur kita jumpa lagi tuan-tuan di lain waktu dan masa. Dan saya mengambil kesempatan ni mengucapkan kepada tuan-tuan selamat hari raya Aidil Adha pada hari Jumaat ni insya-Allah. Rasa raya ustaz macam tak percaya kan. Raya lah tuan-tuan. Pekok korban sini sebelah. Banyak lebih kurang masjid saya juga. Masya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan insya-Allah tuan-tuan. Dan belakang tu macam biasalah ada tabung yang saya bawa macam sebelum PKP hari tu tuan-tuan. Sudi-sudilah tuan-tuan hulur walaupun sikit tuan-tuan, saya terima insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala terima dan murahkan rezeki tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Wallahu taala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.